Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab Al-Mattajar Ar-Rabih, muka surat 26, hadis yang ke 1201 pada menyatakan kelebihan zikrullah. Hadis yang seterusnya, wa qaraja at-Tirmidzi bi isnadihi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tasbihu nisful mizan walhamdulillahi tamla'uhu wa la ilaha illallah laysa laha dunallahi hijabun hatta takhlusu ilaih. Hadis yang seterusnya pada menyatakan kelebihan zikrullah, yang mana hadis-hadis yang kita baca ini dan juga mungkin hadis-hadis yang seterusnya, dia menyatakan khususiat zikir-zikir yang tertentu. Nabi SAW selain daripada menyatakan kelebihan zikrullah, Nabi juga memberikan pengetahuan kepada kita kelebihan zikir-zikir yang tertentu. Sebagaimana kita ketahui bahawa sesuatu yang namakan zikrullah itu banyak. Sama ada kita menyebut subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ataupun kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, asma'il husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Apa saja, hatta kita menyebut lafzul jalalah, iaitu Allah, yang mana ulama yang mutahakkikin lebih mengambil faham bahawa kita boleh menyebut nama-nama tersebut sama ada disertai dengan nida, seruan, ya Allah, ya Rahman, ataupun kita menyebut nama-nama itu mujarrad tanpa apa-apa. Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Jadi kita menolak pahaman golongan agamawan yang mengatakan tak boleh sebut Allah Subhanahu taala secara mujarrad, yakni nama sahaja, kata mereka. Sebahagian agamawan yang salah faham, kita mengatakan mereka salah faham. Salah faham tu tak apalah. Kemudian salah faham menuduh pula orang lain tak betul kan. Itu masalah. Paling tidak pun kita kata pendapat yang lebih lembut dan lunak. Kalau mereka beradab, paling tidak pendapat kami begini. Kalau pendapat orang lain, pendapat lain itu pulang. Itu lebih lunak lagi. Pendapat kami baca Yasin malam Jumaat tu tidak dianjurkan. Tapi kalau ada agamawan yang mengata elok, itu dia punya pendapat. Akan lunak. Ini tak. Kami kata tak ada baca Yasin malam Jumaat. Siapa yang ada? Semua bid'ah semua. Setiap bid'ah tu sosek. Setiap sosek semua mengaku. Dia terlampau korek benar. Sebagian agamawan kata berzikir kepada Allah itu mesti disambung dengan sesuatu. Ya Allah, ya Rahman. Nah, sebut Allah mesti ada subhanallah, Allahu akbar. Tak boleh berzikir itu sebut Allah.
Allah, Allah, Allah. Kata je. Sedangkan ada hadis yang membenarkan, bahkan ayat Al-Quran pun berdasarkan ayat Al-Quran bahawa boleh kita menyebut Allah mujarrad. Ayat Al-Quran itu boleh menyebut Allah semata-mata. Termasuk kalau kita menyebut Allah, 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 itu juga zikrullah. Di mana sebahagian agamawan kata itu bukan zikir, dia kata, tapi itu kan zikir, apa nama ini? Allah Subhanahu wa taala menyebut wazkur isma rabbika. Wazkur isma rabbika. Sebutlah nama Tuhanmu. Nama Tuhan salah satu Allah. Kemudian dalam ayat yang lain pula Allah Taala kata qul Allah. Allah Taala firman kepada Nabi kita, qul Allah tsumma zarhum fi khadmihim. Ya Muhammad, engkau sebutlah Allah. Qul Allah. Allah Taala katakan, Allah Taala tak sebut qul ya Allah. Allah Taala tak kata qul Allahu akbar. Allah Taala sebut qul Allah. Sebut Allah. Tu dalil jelas sekali boleh menyebut Allah, Allah, Allah. Jadi mereka mengatakan tak boleh menyebut nama Allah mujarrad. Mujarrad ni tak ada disertai dengan yang lain. Kalau nak sebut nama-nama Allah mesti ada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, boleh kita menyebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan masa sama juga tidak ada dilarang kalau kita menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Itu juga zikir. Berdasarkan ulama menyebut ketika mana Bilal bin Rabah diseksa oleh kaum musyrikin. Bilal bin Rabah diseksa oleh musyrikin, maka dibaringkan di padang pasir yang panas. Ada kita orang ingat letakkan batu. Apa yang disebut oleh Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal menyebut nama Allah mujarrad. Ahadul Ahad, Ahadul Ahad, Ahadul Ahad. Di antara nama Allah Ahad, Al-Ahad. Sayyidina Bilal tak sebut ya Ahad, ya Ahad. Sayyidina Bilal sebut Ahad, 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 Ahad. Nama Allah Ta'ala mujarrad. Nabi SAW memperincikan lagi kelebihan-kelebihan zikrullah itu untuk memberi kita semangat beramal. Untuk memberi kita semangat beramal. Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyatakan kelebihan salat duha. Nabi menyatakan kelebihan salat witir dan sebagainya. Untuk tujuan apa kita kata? Untuk tujuan targhib. Targhib adalah untuk kita semangat kita. Nabi menyatakan kelebihan apa? Kelebihan pergi Makkah. Nabi menyebut tentang kelebihan Masjidil Haram. Sesiapa yang salat di Masjidil Haram satu rakaat sama seperti 100,000 rakaat. Bagi orang yang salat bukan Masjidil Haram. Bagi orang yang ada iman tentang akhirat, tak kesemangat kita nak pergi Makkah. Tak kesemangat kita menafkahkan duit 8,000, 9,000. Kenapa? Allah Ta'ala menyatakan besar pahala dekat Makkah tu. Ulama kata yang Nabi sebut diganda 100,000 itu bukan sekadar solat. Dalam hadis dia menyebut solat satu rakaat di Masjidil Haram itu umpama solat 100,000 rakaat pada tempat yang lain. Jadi kita dekat masjid Gajah Mati ni tertedaya kita nak sembahyang banyak-banyak rakaat. Tarawih pun kita dah putus kalau musyarat 8-nya. Jangan tambah-tambah. Kenapa? Dah diputuskan dalam musyarat. Tak terdaya nak banyak-banyak. Tak larat. Jadi macam mana kita nak meraih solat yang banyak? Pergi Makkah. Pergi Makkah seminggu. Sekali kita solat satu rakaat diganda 100,000 rakaat. Jadi kita kedarat tak ada. Dia rasa-rasa duit ada dah pencen ni banyak, bonus semua ada. Keluar duit pergi Makkah. Untuk apa? Untuk bekalan akhirat kita kan. Untuk bekalan akhirat kita. Bagi yang ada iman,
nak fikir akhirat dah pula. Dunia dah selesai ngumpul dah. Kan? Dah selesai ngumpul, nak ngumpul akhirat pula. Jadi pergi Mekah. Maka agama menawarkan pahala-pahala yang berganda-ganda. Tujuan untuk semangat untuk kita beramal. Begitu juga dengan jenis-jenis zikir. Maka seterusnya Nabi SAW memberikan kita galakkan tentang kelebihan zikrullah. Apa dia? Masya Allah. Bahkan ketika mana Nabi Isra' dan Mi'raj, iaitu agama ini tidak mengharamkan tawaran-tawaran tentang akhirat. Agama ini tidak mengharamkan tawaran-tawaran pahala. Dalam ayat Quran apa? Ayat Quran tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kelebihan. Allah Taala tidak mengharamkan kita untuk mencari kelebihan di sisinya. Mana boleh kita mencari kelebihan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambahan lagi apa? Tentang bahawa galakan-galakan ini ketika mana Nabi Isra dan Mi'raj, ketika mana Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam tentang galakkan kepada kita supaya beramal? Ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam supaya kita semangat beramal, sebab jenis kita ni jenis bila beramal, apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Kalau amalnya apa kelebihan dia? Maka agama tidak mengharamkan kita untuk mencari kelebihan dia supaya semangat beramal. Maka diperkuatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mana Rasulullah sampai bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rasulullah, pesan kepada umatmu supaya tanam pokok-pokok dalam syurga itu." Jadi kita masing-masing ada syurga kita telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab sebut nama kita ni ada dua ada nama. Syurga kita pun ada, penjara dalam neraka pun dah siap dah. Mana setiap daripada kita dah ada penjara dah. Bukan baru nak buat tak. Bukan nak masuk baru cari mana yang kosong tak. Syurga kita pun dah ada, disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ahli maksiat, tempat azab pun dah siap dah. Dah siap. Menggambarkan, jangan main-mainlah. Tompek penjara kita dah siap dah. Jadi kalau tak jadi masuk, kosonglah. Sebagaimana syurga kita dah siap. Setiap syurga yang Allah Ta'ala jadi, bermaksud setiap manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat, semua Tuhan dah siapkan syurga dia dah. Berdalilkan apa? Apa dalil bahawa setiap manusia dijadikan dah ada syurga yang Tuhan jadikan? Berdalilkan apa? Berdalilkan ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat tu takut salah baca. Tapi maksud dia, Allah Taala mengatakan itulah syurga yang Allah Taala jadikan, yang Tuhan wariskan kepada orang mukmin. Tu maksud ayat Quran tu. Baca takut salah ayat ni. Kalau hadis salah tak apa. Kita kata au kama qal saja, atas bagaimana sabda Nabi Quran. Insya-Allah. Tak apa nak dhabit mana. Tapi maksud ayat Quran itu tentang syurga, maka Allah tilkal jannah. Itulah syurga yang Allah Taala jadikan, yang Tuhan wariskan kepada orang mukmin. Jadi kepahaman yang ulama berikan faham, apa maksud yang Tuhan wariskan? Itulah syurga yang Tuhan wariskan kepada orang mukmin. Kenapa Allah Taala gunakan kalimah warisan? Waris ni sesuatu yang orang-orang punya, kita ambil. Ni tanah siapa? Ini tanah warisan. Maksud daripada atuk yang mungkin.
Kalau sesuatu yang kita waris, bermaksud sesuatu yang dimiliki orang sebelum kita. Ini apa kata sesuatu ni motor nampak lain macam motor antik. Ni waris daripada orang yang semakin. Oh, motor orang yang ada simpan ni. Jadi kalimah waris, sesuatu diwarisi. Ayat Quran, ada ayat Allah Ta'ala mengatakan, itulah syurga yang Allah Ta'ala wariskan kepada orang mukmin. Jadi ulama tafsir menghuraikan maksud kenapa Allah Ta'ala gunakan kalimah waris. Maka kata sebahagian ulama tafsir, bila kita masuk syurga nanti, selain syurga yang kita punya, mana syurga yang kita punyalah. Kita tidak mewarisi daripada siapa-siapa. Dan ada lagi satu jenis syurga yang kita warisi daripada orang. Empunyanya tak ada. Kenapa empunya tak ada? Sebab empunya masuk neraka. Masuk neraka yang tak keluar-keluar dah. Dia ada syurga, tetapi dia tidak memiliki syurga itu sebab dia masuk neraka. Maka kata tafsir, itulah syurga yang Tuhan wariskan kepada orang mukmin. Bermaksud setiap orang dah masuk kata setiap orang dah ada tanah lah. Macam ada Kuala Lumpur lah, saya duduk Kuala Lumpur di tanah, saya ada 10 hektar kat Jempol tu. Ada tanah kan, miliki. Walaupun dia belum balik ni, dia belum pension lagi, tapi tanah ada. Begitu juga kita. Bermaksud kita telah memiliki tanah syurga itu. Kita telah memiliki syurga itu. Allah Ta'ala dah letak nama kita dah. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Rasulullah, suruhlah umatmu tanam pohon-pohon dalam syurganya masing-masing. Macam kita ada tanah dekat Jempol ni, kita kerja dekat Kuala Lumpur, contoh dia, lagi berapa tahun nak pension? Lagi 10 tahun nak pension. Jadi tanah tu nanti nak buat apa? Tanah tu nanti dah pension nak buat rumah lah. Jadi bagi orang, ada orang nasihat, kalau tuan lagi 10 tahun nak buat rumah, tanamlah apa-apa pokok sekarang, kata dia. Nanti boleh buat rumah, pokok dah besar dah. Kalau masuk beg rumah, baru nak tanam, masuk beg rumah tu lah baru nak tanam. Itu kena tunggu 5 tahun dulu. Jadi bagi orang yang dia fikir ke depan, dia tanam siap-siap tu. Pokok tu. 10 tahun lagi nak pencet tanam. Jadi nanti bila dia datang, beg rumah, pokok dah besar-besar. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pesan kepada umatmu supaya tanam pohon-pohon dalam syurga tu. Bermaksud dalam syurga nanti, pohon siapa yang paling banyak, paling indah syurga dia. Jangan kita masuk syurga nanti tak banyaklah pokok. Jadi Nabi Ibrahim kata tanam. Rasulullah nak tanam dengan apa? Sesungguhnya dalam syurga ada pohon-pohon yang Allah Ta'ala akan tumbuhkan pohon itu dengan setiap kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka Allah perbanyakkan tasbih ini, maka banyaklah pohon-pohon yang ditanam dalam syurga. Itu pesanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam juga menggunakan kaedah supaya kita semangat untuk membanyakkan subhanallah, sebab setiap subhanallah kita akan ditumbuhkan pohon dalam syurga kita, dalam syurga. Bermaksud Nabi Ibrahim juga menggunakan kaedah yang sama sebagai menggalakkan kita supaya semangat beramal. Kalau kita jadi macam tu, ada suatu faedah, ada semangat kita beramal. Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, maka dia mengatakan at-tasbihu nifsul mizan. Tasbih itu separuh timbangan kita nanti dipenuh oleh tasbih. Masya Allah. Macam mana kita nak gambarkan? Wallahu a'lam. Bermaksud kita ada bekas timbangan kita di akhirat nanti. Bekas timbangan ni ada dua. Satu bekas timbangan pahala, satu bekas timbangan dosa.
Eh? Kita ada dua timbangan lah. Bila nama dia dacing, dua, tak ada dacing ompek rasa. Tak ada dacing ompek bokeh, 3 bokeh. Dacing ada 2 je. Maka ada 2 bokeh. Satu bokeh dosa, satu bokeh pahala. Maka Nabi bersabda, at-tasbih nifsul mizan. Tasbih itu dah penuh dah separuh timbangan kita. Penuh dah. Masya Allah, besarnya pahala tasbih. Kita bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Separuh timbangan kita dipenuhi pahala. Bermaksud betapa mudahnya untuk meraih kebaikan. Nak dapat baik itu cukup mudah. Bahkan amal yang paling mudah. Sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang mudah. Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah. Sahabat itu kata, ya Rasulullah, kenapa banyak amalan dalam Islam ni? Kata sahabat tadi, banyak sangat. Qiyamul lail lah, bersedekah lah, berjihad lah, baca Quran dan sebagainya. Jadi sahabat itu dah dapat macam-macam amal. Jadi ya Rasulullah, macam-macam banyak bonahlah amal Islam ni. Habis kenapa? Kata sahabat tadi, tunjukkan aku satu amal yang ringan, yang mudah, pahala besar. Oi, pandai deh. Amal mudah, pahala besar. Macam kita, tuan, saya nak kerja. Boleh. Nak kerja macam mana? Boleh saya kerja yang paling ringan, tapi paling besar gaji rasa tak ada sini dah. Habis kat mana? Pergi planet Pluto sana. Orang Ngaban tak ada. Pergi kat planet atau pergi kat Afrika sana. Anak Ngaban, oi sonang kau. Nak kerja ringan, gaji paling besar. Tapi bila tentang akhirat, Nabi layan soalan sebegitu. Ya Rasulullah, amalan Islam ni banyak, kata dia. Habis kenapa? Tunjukkan aku satu amal yang mudah, yang paling ringan, tapi yang paling besar pahala. Ui, pandai betul. Tanya. Maka Nabi kata, ma zala lisanuka ratban bi zikrillah. Sentiasalah lidahmu basah dengan berzikir. Oh, mudah pun amalan. Tak pakai modal pun. Modal liu. Pun tak nak. Apa kita nak ngabang macam ni? Kan? Pun tak anda dah. Habis nak apa? Nak melopong lah. Nak melopong pula. Pada modal pun. Dan satu-satunya anggota tubuh badan kita yang Allah Ta'ala jadikan yang tak latih kalau dia bergerak. Selain daripada jantung lah. Jantung kita bergerak tak pernah berhenti. Kalau berhenti dah kita jalan. Ya kan? Ada bondo tu kalau berjalan kita berhenti. Tapi kalau dia berhenti kita jalan. Jantunglah. Dan satu lagi anggota yang bergerak tak latih lidah. Di antara anggota badan kita yang bergerak banyak tapi tak latih lidah. Sebab tu orang ramai bercakap dia kau jual. Kenapa? Tak latih dia. Dia mentang-mentang tak latih, bercakap dia kau jual. Jadi lidah Allah Ta'ala jadikan tak latih ini supaya kita berzikir sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah banyak-banyak. Maka Nabi menyebut tentang zikrullah itu adalah pahala yang sangat besar. Maka Nabi menyebut secara terperinci lagi. Maka Nabi mengatakan at-tasbihu nisful mizan. Subhanallah, tasbih itu subhanallah itu separuh timbangan kita. Walhamdulillahi tamla'uhu. Menyebut alhamdulillah dah penuh. Masya Allah. Penuh. Mana kata timbangan, bekas timbangan kebaikan kita penuh. Dengan sekadar mengucap subhanallah, alhamdulillah penuh kebaikan. Mengalahkan bokeh dosa. Di dosa itu
diisi sekalian gitu. Tapi bermaksud sekadar kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, dah borek dah amal kita. Masya-Allah. Ini hadis. Tengok derajat dia. Hadis apa? Hadis Tirmizi. Hadis Imam Tirmizi. Hadis Imam Suyuti meriwayatkan hadis ini. Hadis ini masyhur. Hadis ini masyhur. Hadis tentang tasbih separuh timbangan, alhamdulillah penuh. Ini kalau kita baca hadis dan kita selidiki hadis ini dan kita kupas, kita pahami, kita pandang yang tersurat dan tersirat, apa makna hadis ni? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Suyuti rahimahullah tentang hadis ini. Jadi apa makna yang boleh kita lihat tentang hadis ini? Sehingga tawarannya, apa kita nak kata tawarannya ni? Tawaran yang paling menguntungkan kita. Dengan arti kata yang lain, bila Nabi menyatakan bahawa subhanallah tasbih separuh timbangan kebaikan kita, alhamdulillah memenuhi bekas timbangan yang baik itu dah penuh dah. Yang kebaikan lain, gambarlah masa melempah-lempah lah. Itulah maksud dia. Sedangkan dosa tak penuh. Sedangkan dosa kita banyak. Sedangkan kita banyak buat dosa. Sedangkan mata kita berdosa, lidah kita berdosa, telinga kita berdosa. Tapi dia tidak memenuhi bokeh dosa itu. Tetapi dengan ucapan subhanallah walhamdulillah, penuh bokeh itu. Apa maksud? Apa maksud? Maksud rahmat Allah Ta'ala begitu luas berbanding dosa kita. Rahmat Allah begitu luas berbanding kesalahan yang kita lakukan. Keampunan Allah itu lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Sebab itu ada hadis kudusi yang Allah Ta'ala sebut, rahmati sabaqat ghadabi. Rahmati sabaqat ghadabi. Apa maksud? Allah Ta'ala mengatakan hadis kudusi, rahmat aku mengalahkan kemurkaan aku. Rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mengalahkan kemurkaan aku. Dosa adalah lambang kemurkaan Allah. Bermaksud setiap dosa mendatangkan murka Allah. Dosa. Maksiat yang kita lakukan mendatangkan kemurkaan Allah. Letak satu timbangan. Timbangan sebelah kiri ini dipenuhi dengan dosa-dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah. Satu timbang lagi, amalan kebaikan kita. Amal kebaikan kita itu mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kemungkinan dosa kita lebih banyak daripada kebaikan kita. Mungkin dosa kita lebih banyak, tetapi Allah mengatakan rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mengalahkan kemurkaan aku. Masya Allah. Dosa kita banyak dengan kita melakukan kebaikan yang ringan. Apa dia? Tasbih, subhanallah, hamdalah, alhamdulillah. Maksud bila penuh kebaikan kita, maka kalah dosa tadi. Itu maksud dia. Tapi maksud yang lain bermaksud Tuhan ampunkan dosa kita dengan sekadar ucapan kita subhanallah walhamdulillah. Itu maksud yang lain. Ya. Bermaksud kita punya kesalahan, kita punya kelalaian sebelum ini. Tidaklah kita berdosa kepada Allah kecuali kita lalai. Itu maksud dia. Tidaklah kita berdosa kepada Allah kecuali kita lalai. Tidaklah kita menyebut nama Allah kecuali kita hadir hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bermaksud ketika mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sekadar kita menyebut subhanallah walhamdulillah, bermaksud telah mengalahkan dosa kita. Masya Allah. Itulah yang paling ditakuti oleh syaitan. Itulah yang paling kecewa syaitan. Itulah yang paling sakit hati syaitan. Apa yang syaitan sakit hati?
Rahmat Allah Ta'ala terlampau luas. Rahmat Allah terlampau luas. Itu yang syaitan dia risau, dia bimbang. Dia bimbang tak dapat nak menyesatkan manusia ini sebab Allah punya rahmat yang luas. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan faham kepada pendosa-pendosa supaya jangan kecewa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang kecewa itu adalah bisikan daripada syaitan. La tayasu min rahmatillah. Jangan engkau kecewa rahmat Allah. Rahmat Allah luas. Keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala luas. Maka Nabi bersabda, at-tasbihu nisful mizan. Tasbih itu memenuhi separuh timbangan kebaikan kita. Walhamdulillahi tamla'uhu. Menyebut alhamdulillah penuh dah. Lagi yang lain, maka wala ilaha illallah. Wala la ilaha illallah nak letak ke mana pula? Dah cing kita dah. Dah penuh dah. Dengan ucapan tasbih separuh, alhamdulillah dah penuh. Kemudian kita zikir pula la ilaha illallah. Bagaimana? Maka Nabi mengatakan kalimah la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijab. Maksud kalimah la ilaha illallah tidak ada hijab. Bermaksud orang yang menyebut la ilaha illallah sentiasa Allah Taala membuka pintu rahmat dia untuk kita minta ampun, untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta takhlusu ilaih, sehingga Allah Taala hadis sehingga Allah Taala selesaikan urusan dia. Hadis yang seterusnya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi wasiyati Nuh ibnahu qalu bala. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, hendak tak hendak tak kamu aku beritahu kepada kamu biwasiyati Nuh ibnahu, dengan wasiat Nabi Nuh kepada anak dia. Nabi mengatakan kepada sahabat, hendak tak kamu mendengar nasihat Nabi Nuh kepada anaknya? Jawab para sahabat, bala. Bahkan ya Rasulullah, bermaksud ya Rasulullah kami nak dengar apa wasiat Nabi Nuh kepada anak dia. Qala awsa Nuhun ibnahu faqala libnihi ya bunay inni usika bi isnataini wa anhaka an isnataini. Maka kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW, awsa Nuh ibnahu, Nabi Nuh memberikan wasiat kepada anaknya. Faqala li ibnihi, maka Nabi Nuh berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anak yang disayangi, inni usika bi isnataini, aku beri wasiat kepada kamu dua perkara. Wa anhaka anis nataini, dan aku menegah engkau dua perkara. Apa dia? Sabda Nabi, hikayat daripada Nabi Nuh alaihi salam. Ini nasihat Nabi Nuh kepada anak dia. Usika biqauli la ilaha illallah. Masya-Allah. Di antara wasiat Nabi Nuh kepada anak dia, qaul la ilaha illallah, hendaklah engkau menyebut kalimah la ilaha illallah. Bermaksud kalimah la ilaha illallah disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kelebihan dia. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nabi menyebut, dan tidak setakat itu Nabi nak menyatakan lagi kalimah kelebihan la ilaha illallah. Maka dibawa wasiat Nabi Nuh alaihi salam. Maka di antara wasiat Nabi Nuh kepada anak dia, maka kata Nabi Nuh, usika biqauli la ilaha illallah. Wasiat yang pertama Nabi Nuh kata kepada anak dia, hendaklah engkau menyebut la ilaha illallah. Masya-Allah, kata. Ini adalah kalimatul ikhlas. La ilaha illallah, ulama menyatakan dia kalimatul ikhlas. Sebagian ulama kata itulah kalimah tauhid. Itu adalah kalimah syahadah. Banyak nama dia. La ilaha illallah, kalimah tauhid. Kalimah syahadah.
Eh? Itu kalimah la ilaha illallah. Sangat besar nilai kalimah la ilaha illallah. Nikmat yang paling agung adalah la ilaha illallah. Satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kalimah la ilaha illallah bukan sekadar kalimah yang di lidah, tapi kalimah la ilaha illallah disertai dalam hati. Mudah disebut la ilaha illallah. Tapi tidak semua orang dapat nikmat ni. Kalimah la ilaha illallah, satu kalimah yang mudah disebut, tapi tak semua orang dapat. Sebab kalimah la ilaha illallah bukan sekadar disebut di lidah. Sebab kalau sebut di lidah tidak manfaat sekiranya tidak disertai dengan hati. Tidak disertai maka tidak ada dia punya fadilat dia. Tidak ada kelebihan dia. Ataupun maknanya tidak boleh menyelamatkan orang daripada azab api neraka sekiranya kalimah itu tidak disertai dengan hati. Sebab itu kalimah la ilaha illallah, semua orang menyebut kalimah, semua orang mukmin menyebut la ilaha illallah, tetapi nilai dia tak sama di antara seorang dengan lain. Yang pertama kita kata kalimah la ilaha illallah itu kalau dituturkan oleh manusia, dia tidak memberi apa-apa makna kecuali disertai dengan iqrar bil qalb, kecuali disertai dengan keyakinan hati. Bermaksud kalau orang bukan Islam sekarang ikut kita ya, dia banyak bergaul dengan orang Melayu, dia pun sama la ilaha illallah kau ni jangan. Islam kau apa ni? Nyonya ni? Tak ada. Bila ilaha illallah dia mengikut dia. Allah alam lah akhirat dia dapat manfaat atau tidak. Orang bukan Islam sebut insya-Allah sebagainya kan. Tapi tidak disertai keyakinan. Bagi pentarifan agama Islam kita kata tidak diiktiraf. Syahadah tidak diiktiraf. Sebab syahadah ini ataupun maksud iman, maksud beriman adalah percaya kepada Allah dan mengucap dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah mesti disertai dengan ikrar keyakinan dalam hati kita. Barulah kalimah itu sangat manfaat. Kemudian orang Islam yang menutur kalimah syahadah tidak sama di antara seorang dengan lain. Tak sama. Jadi bermaksud selepas kita memiliki kalimah syahadah tersebut. Bermaksud kalimah syahadah itu bila kita sebut dengan keyakinan makna kalimah itu mendatangkan pahala yang sangat besar. Sehingga Nabi sebut orang yang mengulang-ulang kalimah itu, orang yang mengulang-ulang kalimah syahadah, itu disebut tajdidul iman. Itu disebut tajdidul iman, memperbarui iman. Kita ni kan bodoh-bodoh baru dia lain. Kereta tukar kereta baru lain. Tukar motor baru lain. Kita tak mampu tukar kereta tiap-tiap bulan dah. Paling anda pun 3 tahun sekali tukar kereta barulah. Dah baru kereta dah. Kita pun kereta baru lain macam ni rasa. Bawa tu kembang lah sikit kereta baru. Kalau kereta dah lama tu tunduk bawah. Rabah bawah. Kereta lama tersodak-sodak gitu. Tapi kereta baru lain togap bawah. Menesogar semangat. Jadi begitu juga iman. Maka Nabi kata, marilah kita nujaddid hayya bina nujaddid imanuna. Nabi kata, marilah kita memperbarui iman kita. Hayya bina nujaddid imanuna. Nabi kata, marilah kita memperbarui iman kita. Sahabat mengatakan, kaifa nujaddid imanuna ya Rasulullah? Macam mana kita nak memperbaharui iman? Ya Rasulullah, macam mana cara nak memperbaharui iman? Kita dah beriman dah, macam mana nak memperbaharui maksud menyegarkan iman itu. Nabi kata nujaddid imanuna biqauli la ilaha illallah. Kita memperbaharui iman kita dengan menyebut la ilaha illallah. Berarti setiap kita menyebut la ilaha illallah, setiap itulah kita mengulang-ulang takrir kita.
ikrar kita, keyakinan kita tiada Tuhan melainkan Allah. Maka sangat besar pahala dia. Maka apabila sama-sama kita menyebut kalimah yang sama, Masya Allah, kita beratib sama, tahlil arwah sama, semua menyebut kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bilangan dia sama. Ya. Yang Tok Imam berhenti, semua berhenti. Tok Imam mula, semua mula. Bilangan dia semua sama. Berapalah Tok Imam baca tahlil tadi? Ikut tasbih. Tasbih itu 100. Semua 100. Menyebut kalimah yang sama. Tapi nilai tak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud kalimah la ilaha illallah itu nilai dia mengikut qadar iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mengikut qadar iman kita. Tinggi iman kita kepada Allah, maka dengan sekali tutur itu maka mungkin melebihi orang yang menuturkan kalimat itu sebanyak 100 kali. Kawan sebelah kita menyebut la ilaha illallah 100 kali, dia menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah 100. Kita menyebut sekali saja. Mungkin melebihi orang yang menyebut 100 kali. Kenapa sebegitu? Mengikut qadar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalimah la ilaha illallah itu sangat besar pahala dia berbanding orang yang kurang yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin pada Allah, yakin qada dan qadar, yakin tentang rezeki dia kepada Allah, sangat yakin pada Allah, maka kalimah itu sangat besar pahala dia berbanding orang yang hidup dia keluh kesah, bimbang dan sebagainya. Maka menyebut kalimah Allah kurang nilai dia. Jadi bagi ulama yang orang yang ada ilmu, orang yang ada kepahaman, orang yang bijak, apa yang perlu dilakukan? Menambahkan faham tentang makna kalimah itu. Nambahkan iman kita. Orang yang bijak, orang yang ada ilmu, orang yang ada faham, tambahkan nilai iman itu. Tambahkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ulama menyebut yang daripada yakin ada ilmul yaqin, ada ainul yaqin, ada ilmul yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Ada martabat-martabat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi nilai kalimah itu. Orang yang tinggi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimah la ilaha illallah tidak sama dengan orang yang lemah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin kehidupan dia, yakin kehidupan dia bahawa segala-galanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada sihat kita, sama ada sakit kita, sama ada domam kita, sama ada kaya kita, sama ada susah kita dan sebagainya. Keyakinan penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya keyakinan ini, kalimah la ilaha illallah dia sangat besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihi salam mewasiatkan kepada anak, ya bunai inni usika biqauli la ilaha illallah. Aku wasiat kepada engkau supaya menyebut kalimah la ilaha illallah. Bermaksud bukan sekadar sebut, tambahkan keyakinan kita terhadap kalimah tersebut. Fa innaha, maka kata Nabi Nuh alaihi salam kepada anak, fa innaha, kerana sesungguhnya law wudi'at fi kaffatin. Kata Nabi Nuh kepada anak dia, kerana kalaulah kalimah la ilaha illallah diletakkan pada satu tangan, kaffah atau satu tapak tangan ataupun satu tempat dacing. Wa wudi'at samawati wal ardh fi kaffah. Kalau adalah kaffah ni pada asalnya tapak tangan. Kalau adalah tangan yang besar, ya, tapi sebenarnya dacing. Katalah ada satu dacing atau satu tangan yang besar, yang mana tangan tadi pada satu dia menanggung kalimah la ilaha illallah, kata Nabi Nuh alaihi salam, pada tapak tangan yang satu lagi menanggung 7 petala langit dan bumi. Kata Nabi Nuh alaihi salam, wa wudi'at fi kaffatin wa wudi'at samawati wal ardh fi kaffah.
Satu tempat lagi diletakkan 7 peta langit dan bumi ini. Yang diletakkan 7 peta langit dan bumi ini bukan nak hitung besar dia, tak. Tapi nak hitung borek. Ada ke dacing nak ukur borek dunia? Rasa tak ada dah. Belum ada saintis rasa meletakkan angka borek dunia sekian. Tak ada. Apa saintis boleh ukur? Borek apa? Mungkin borek gunung, wallahu alam. Mengukur borek gunung, mengukur borek ini, mengukur borek bumi ni. Ada tak? Saya pun tak tahulah. Kalau ada bumi ni berapa juta tan borek. Itu satu bumi, planet lagi ni berapa borek matahari lagi. Ini langit keseluruhan dia. Berapa borek tu? Macam mana kita nak gambarkan borek? Kita boleh gambarkan lori 2 tan, 3 tan, dapatlah. Dalam tu ada kelapa sawit. Dapatlah kita gerak. Ada 10 buah lori. Gerak apa borek saya pandang-pandang dapat tu. Ni lori 1 tan. Ni lori 10 tan. Dapat congak Tapi kalau borek dunia, otak kita jam mikir. Borek sangat-sangat lah tu. Kalau seluruh planet, tercangang kita. Nak ngiru 7 peta langit dan bumi. Macam mana borek dia tu? Tak tergambar kita. Ada lagi benda yang lebih berat kepada langit 7 peta langit dan bumi ini. Apa dia? Kalimah La ilaha illallah. Berat sangat kebenaran Allah. Nilai dia. Maka kata Nabi Nuh alaihi salam kepada anak dia, sekiranya kalimah La ilaha illallah diletakkan pada satu neraca, satu lagi diletakkan 7 peta langit dan bumi, maka kata Nabi, la rajahat bihinna, kalimah ini lebih berat lagi nilai daripada 7 peta langit dan bumi. Besar. Masya Allah. Kita menyebut kalimah la ilaha illallah, tapi kita tidak menghargai kalimah ini dengan sebenar-benar dia. Kita tidak menghargai kalimah ini dengan sebenar-benar dia. Kita tak menghargai kalimah ini sebenar. Allah Ta'ala bagi kita kalimah ini. Macam orang menghargai apa? Kita kata, orang menghargai omeh. Orang menghargai intan belian. Dalam poket dia penuh intan belian. Dia terasa semacam tak? Terasa semacam. Terasa bernilai lah. Diri dia bernilai kan? Sebab ada sesuatu yang bernilai dalam poket dia. Ini kita ada satu benda yang bernilai melebihi 7 peta langit dan bumi, iaitu kalimah la ilaha illallah. Sepatutnya kita menilai dan kita rasa, Masya Allah, syukurnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Ta'ala kita beri benda yang sangat bernilai, lebih besar bermaksud. Kalimah la ilaha illallah lebih besar nilai daripada 7 peta langit dan bumi ini. Yang mana orang bekerja-kerja tentang bumi ni, ada omeh, ada minyak dan sebagainya. Bila orang dapat kawasan, jumpa minyak, dia punya, dah terbayang dah jadi jutawan dah ni. Tanah yang kita beli 10 hektar tu, tahu tak? Apa dia? Kita cadang nak tanam durian dia. Tak. Apa dah? Bawah yang omeh. Berkotul-kotul omeh bawah tu. Kita kata buntung gitu. Masya Allah. Kita ada kalimah la ilaha illallah, tak rasa buntung pun. Tak rasa kita lebih hebat pada jutawan pun. Masya Allah, mana kata lemahnya pengetahuan kita tentang kalimah tersebut. Bermaksud bila hadis ini menyebut bahawa kalimah la ilaha illallah lebih besar nilai daripada 7 peta langit dan bumi. Apa maksud hadis ini? Hadis ini menyebut bahawa menggambarkan bahawa kalimah la ilaha illallah lebih besar pada nilai daripada 7 peta langit dan bumi. Apa maksud dia? Maksudnya kita memandang kalimah ini lebih tertarik, lebih kita sayangi, lebih kita ta'zim, lebih kita agungkan berbanding seluruh isi bumi ini. Bermaksud baru kita mengetahui makna kalimah ini. Tapi kalau kita rasa omeh perak itu lebih beruntung untuk kita ada berbanding kalimah ini, bermaksud jahilnya kita terhadap kalimah ini. Itu yang Nabi sebut
bahawa manusia ini tidur. An-nasu niyam. Nabi kata an-nasu niyam. Manusia tidur semua. Wa iza matu intabahu. Wa iza matu intabahu. Bila dia mati baru dia sadar. Mana satu benda yang bernilai, mana satu tak bernilai. Maka Rasulullah mengatakan sekiranya kita ziarah kepada orang yang meninggal dunia, maka orang meninggal dunia bercakap dengan kita tak dengar. Apa kata-katanya? Maka kata orang alam barzah kepada kita, wahai saudara kami yang datang ziarah, wahai kawan kami yang datang ziarah, kamu tu masih hidup, kamu masih mampu beramal, kata orang alam barzah, tapi kamu tak tahu nilai amal. Marah orang kubur tu bila kita ziarah. Kamu yang ziarah kami, kamu masih peluang untuk beramal, kata dia, tapi kamu tak tahu nilai amal. Sedangkan kami yang ada dalam alam barzakh ini, kami dah tak boleh beramal dah, kata dia, tapi kami dah tahu nilai amal, kata alam barzakh. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala izinkan kami hidup di dunia, maka dapat kami akan menyebut kalimah subhanallah, 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 itu lebih kami sukai berbanding 7 petala langit dan bumi ini, kata orang kubur tu. Bermaksud alam barzah dah tahu hakikat kemuliaan di dunia. Kita yang ada ke dunia ni, kita tak tahu hakikat kebaikan. Sebab itu kita tertipu dengan dunia dan sebagainya. Kita bukan tak berzikir, kita berzikir, tetapi kita tidak memandang nilai zikir itu dengan nilai yang sebenar. Maka tingkatkan keyakinan kita, tingkatkan ilmu kita, supaya kita menyebut kalimah la ilaha illallah, kita Masya Allah rasa beruntungnya, kalau tak dapat apa-apa pun tak apa dah. Contoh dia kan. Sebab kita meyakini kalimah ini berdasarkan hadis Nabi. Maka Nabi Nuh mengatakan kalimah ini lebih berat daripada 7 petala langit dan bumi. Jadi hadis ini menggambarkan supaya kita menambahkan ilmu kita, menambahkan keyakinan kita, bahawa menuturkan kalimah ini, Masya Allah, kita rasa beruntung. Walaupun hidup kita susah, walaupun kesihatan kita terganggu dan sebagainya, tetapi kita, ya Allah, terima kasih ya Allah, sebab engkau beri aku satu benda yang sangat bernilai, itu kalimah la ilaha illallah. Maka sentiasalah kita menyebut kalimah ini dengan penuh nikmat, sebab kita meyakini bahawa kalimah ini lebih bernilai pada 7 petala langit di bumi. Walaupun orang tu Masya Allah dia seronok dengan harta dia, tapi lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Biarkan. Kita rasa beruntung dengan kalimah ini sebab kita memahami hadis yang menyatakan bahawa kalimah la ilaha illallah ni lebih berat daripada 7 petala langit di bumi. Bermaksud kita rasa beruntung, kita mengagungkan, kita ta'zimkan kalimah ini. Kata Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian apa lagi? Walau kanat halqatan laqasamat hunna hatta takhlusa ila Allah. Bermaksud sekiranya orang menyebut kalimah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan urusan dia. Akan selesaikan urusan dia. Qultu fazakaruhu bitamamihi rawahul Bazzar wal Hakim binahwi qala sahih isnad illa annahu qala fihi, ada tambahan sanad yang lain, wa amurukuma bila ilaha illallah fa innas samawati wal ardi wa ma fihima law wudi'at la ilaha illallah fil kaffatil ukhra kanat arjah minhuma walau annas samawati wal ard wa ma fihima kanat halqatan fawada'at la ilaha illallah alaihima laqasamathuma wa amurukuma bisubhanallah wa bihamdih fa innaha salatun kulli syai' wa biha yurzaqu kulli syai'. Kemudian disebut di sini bahawa ada pun riwayat yang lain yang lebih kurang maksud dia, iaitu Nabi Nuh alaihi salam mengatakan wa amurukuma, aku suruh kamu wahai anak aku. Kata Nabi Nuh alaihi salam dengan la ilaha illallah, kerana sesungguhnya langit dan bumi dan apa sahaja yang ada dalamnya
kalau diletakkan kalimah la ilaha illallah pada satu neraca, sama makna yang tadi. Dan diletakkan langit dan bumi satu neraca, maka lebih berat kalimah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, katanya wa amurukuma bisubhanallah. Kemudian Nabi Nuh mewasiatkan anak-anak, yang kedua, aku menyuruh kamu supaya menyebut subhanallah wa bihamdi. Kita selalu menyebut kalimah subhanallah wa bihamdi. Tapi ini satu wasiat yang sangat bernilai. Maka kata Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua, aku perintahkan kamu menyebut subhanallahi wa bihamdi. Fa innaha salatu kulli syai'. Kerana itu merupakan salat, doa. Salat ini pada bahasa maksudnya doa. Kerana sungguhnya ia adalah doa pada setiap perkara. Tentang kalimah subhanallah bihamdi. Kemudian wa biha yurzaqu kullu syai'. Dan dengan subhanallah bihamdi ini dia berikan rezeki pada setiap sesuatu. Bermaksud hadis ini bermaksud bahawa kalimah subhanallah bihamdi boleh memudahkan rezeki kita. Boleh mendatangkan rezeki sebab Nabi mengatakan wa biha yurzaqu kullu syai'. Dengan subhanallah bihamdi ini dia berikan rezeki setiap sesuatu. Sebab itu ada riwayat yang menyebut menghuraikan makna ayat Quran. Apa ayat Quran sebut? Ayat Quran mengatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dalam ayat Quran Allah Taala mengatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak adalah makhluk yang Allah Taala jadikan di dunia ini illa yusabbihu bihamdi, kecuali semuanya bertasbih dan bertahmid. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Allah Taala mengatakan dalam Quran, tidak adalah sesuatu makhluk yang Tuhan jadikan kecuali keadaannya yusabbihu. Semua bertasbih dan bertahmid. Illa yusabbihu bihamdi, kecuali semua bertasbih bertahmid. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kamu tak faham tasbih dia. Mana pokok bertasbih, tanah bertasbih, binatang bertasbih, semua makhluk bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kamu tak faham tasbih dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalam kitab menyebut sesungguhnya tumbuh-tumbuhan itu sentiasa bertasbih. Dan sekiranya pokok itu mati, dia kata, sebab dia berhenti bertasbih. Jadi maksud pokok tu kalau nak mati, dia berhenti bertasbih, mati dia. Jadi bila pokok itu berhenti bertasbih, dia mati. Selagi mana pokok tu bertasbih, dia dapat rezeki. Itu maksudnya. Jadi pokok tu kalau hidup, dia dapat rezeki lah. Ada makanan sampai ke pokok tu. Jadi pokok tu mati, dan kita kata sebab dia berhenti bertasbih, maka mati dia. Jadi maksud tasbih itu menyebabkan datangnya rezeki. Sebab itu Rasulullah SAW berdalilkan apa? Rasulullah SAW pada satu ketika dia letakkan pelapah tamar yang masih hijau. Pelapah tamar ni macam daun kelapa sawit lah, yang masih hijau tu. Maka Nabi letakkan. Dia tak tumbuh tak? Dia tak tumbuh. Dia Nabi letak. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Nabi mengatakan bahawa orang dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa dilakukan. Ada mengatakan tidak istibrak kencing dia. Ada lagi berpakaian, bermegah-megah dengan pakaian. Maka Nabi mengatakan orang dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah SWT. Maka aku letakkan pelapah tamar ini. Bukan Nabi mengatakan, mudah-mudahan Nabi kata, selagi mana pelapah tamar ini masih hijau, Nabi kata, maka dia bertasbih.
Mudah-mudahan dengan tasbih pelapah tamar ini meringankan azab dia. Hadis itu macam tu. Nabi letakkan pelapah tamar yang masih basah. Apa tujuannya? Nabi kata, mudah-mudahan pelapah tamar yang masih hidup hijau ini, dia bertasbih pada Allah. Satu. Hadis itu menggambarkan bahawa pokok yang hidup hijau, dia bertasbih. Termasuk bila dia kering, berhenti tasbih. Berdasarkan hadis. Mudah-mudahan selagi mana dia hijau, dia bertasbih. Nabi kata. Jadi hadis itu memberi maksud, kalau pelapah tamar dah kering, tak tasbih dah. Kemudian dia bertasbih, satu lagi tujuannya, mudah-mudahan dengan tasbih dia meringankan azab kubur. Jadi logik hadis ini, kalau tasbih pelepah tamar meringankan azab, tahlil kita tak ringankan azab orang tu kah? Oh, bila kita tahlil pula bid'ah pula. Oh, mana bila kita tahlil tak ada manfaat pula. Oh, ni pokok bertasbih. Dalam hadis kata, mudah-mudahan dengan tasbih pokok ini, mudah-mudahan dengan tasbihnya pelepah tamar ini, Nabi itu pelepah tamar ini bertasbih, kita tak dengar. Tapi dia bertasbih. Kemudian Nabi kata, mudah-mudahan dengan tasbih pelepah tamar mendapat barakah, syafaat, ringan azab dalam kubur tu. Jadi kalau pelepah tamar bertasbih, kita tak boleh tasbih tak kubur lah. Sepatutnya kita lebih manfaat lagi lah. Sebab nilai tasbih kita lebih besar lagi. Sebab kita bertasbih dengan keinginan kita, dengan kehendak kita. Adapun pelepah tamar tasbih memang sifat dia bertasbih. Kita bertasbih dengan kehendak kita. Maka ini juga dalil daripada ulama bahawa manfaatnya kita baca Quran, manfaatnya bila kita bertahlil dekat kubur tu. Berdasarkan ayat. Jadi bermaksud pokok-pokok yang masih hijau dia bertasbih. Maka ulama kata pokok itu mati bila dia berhenti bertasbih. Maka hadis ini menambah lagi maksud dia. Maka Nabi mengatakan banyakkan tasbih, banyakkan tahmid. Nabi Nuh alaihi salam suruh anak dia tasbih tahmid. Kenapa? Wa biha yurzaqu kullu syai', kata dia. Dengan kalimah inilah Allah Taala beri rezeki. Bermaksud makhluk ni semua bertasbih, maka Tuhan beri rezeki kepada dia. Al-Quran mengatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak adalah sesuatu kecuali mereka bertasbih. Bermaksud makhluk ni boleh bertasbih, Tuhan bagi dia rezeki. Sampailah dia mati. Habislah mati tak ada rezeki dah. Maka ni sebahagian daripada kelebihan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Seterusnya wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.